Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁纽新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Karnival HPPK peringkat kebangsaan di Buhaban Square Donggongon mencatat potensi pembiayaan melebihi 7 juta ringgit dan jualan RM667,000. Sejumlah 7.68 juta ringgit potensi pembiayaan dan lebih RM667,000 rekod jualan dicatatkan menerusi Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil HPPK peringkat kebangsaan tahun 2023 yang berlangsung pada 7 hingga 9 Disember 2023 di Buhaban Square, Donggongon. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, karnival yang julung kalinya dianjurkan di Sabah itu turut merekodkan seramai 25,561 orang pengunjung. Karnival HPPK 2023 anjuran KUSKOP itu disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 7 Disember. Menerusi penganjuran ini, sebanyak 304 penjajah dan peniaga kecil dari pelbagai daerah di Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak dan Semenanjung Malaysia seperti Kuala Lumpur dan Perak menyertai karnival. Selain itu, lebih 100 peniaga tamu sedia ada di sekitar kawasan Donggongon turut menyertai karnival itu. Mereka menjual pelbagai jenis produk termasuk kraft tangan, makanan dan pakaian tradisional. Sebanyak 11 peniaga food truck dari Sabah dan Sarawak juga tidak melepaskan peluang mempromosikan perniagaan mereka sempena Karnival HPPK 2023. Karnival ini turut mempromosikan makanan dari 14 buah negeri di Malaysia menerusi slot aneka rasa Madani. Pelbagai acara berjaya menarik pengunjung ke karnival ini seperti pertandingan karaoke Suara Kita, pertandingan mewarna, demonstrasi masakan, cabutan bertuah, jualan madani koperasi, jualan ramah KPDN, jualan agrofama dan pameran-pameran dari agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Anjuran Karnival HPPK peringkat kebangsaan di Pekan Donggongon adalah manifestasi kerajaan Madani menghargai sumbangan golongan penjajah dan peniaga kecil kepada ekonomi negara. Kejayaan penganjuran Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil HPPK peringkat kebangsaan 2023 di tapak tamu Pekan Donggongon adalah manifestasi komitmen dan apresiasi kerajaan Madani menghargai sumbangan komuniti penjajah dan peniaga kecil kepada ekonomi dan KDNK negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, penganjuran HPPK 2023 bukan hanya menjadi platform kepada komuniti penjajah merancangkan aktiviti perniagaan, malah pengunjung berpeluang mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Beliau berkata, ini termasuk maklumat mengenai pembiayaan dan latihan keusahawanan yang disediakan oleh agensi-agensi di bawah kementeriannya. Pada tahun ini, penganjuran sambutan ini berkonsepkan karnival jualan, di mana lebih daripada 300 usahawan kecil telah mengambil bahagian, termasuk pengusaha food truck dan peniaga kecil di tamu-tamu. Saudara dan saudari, dalam kita ataupun dalam usaha kita menjiwai denyut dan nadi komuniti penjajah, kita perlu tampil banyak kali bersama-sama dengan mereka di tempat di mana mereka berjualan, mencari rezeki termasuk di tamu-tamu komuniti dan pasar-pasar rakyat agar kita dapat cakna dan memaknai perjuangan mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Karnival HPPK peringkat kebangsaan 2023 yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Buhaban Square Penampang pada 7 Disember. Sambutan Karnival HPPK peringkat kebangsaan 2023 itu dianjurkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Iwan berkata, sebagai anak kepada seorang ibu yang pernah berjualan di tamu, beliau sangat memahami isu, cabaran dan harapan komuniti penjajah dan peniaga kecil. Siapa lagi yang lebih memahami penjajah peniaga kecil ini
melainkan mereka yang pernah menjadi peniaga kecil, yang pernah bersama-sama dalam komuniti ini. Inilah perjuangan saya untuk mengangkat martabat komuniti ini selagi mana yang amat berhormat Perdana Menteri meletakkan amanah kepada saya di kementerian ini. Sehubungan itu, beliau mahu kementeriannya dapat mempermudahkan setiap urusan golongan itu dengan membimbing mereka sehingga selesai proses permohonan pembiayaan. Membimbing sehingga selesai. To facilitate, not to frustrate. Sebab itu Kuskop telah menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah. Bermula tahun ini sebagai antara inisiatif kita mempermudahkan hal-hal terkait dengan penjajah dan peniaga kecil di peringkat daerah di seluruh negara. Sebab itulah juga kita memilih Pekan Dongongon Pinampang ini sebagai lokasi penganjuran HISPPK 2023. Bersesuaian dengan tapak ini yang menjadi punca rezeki kepada banyak penjajah dan peniaga kecil. Pelan pembangunan Penampang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan Pembangunan Penampang 2024 sehingga 2035 yang dilancarkan sempena perasmian Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil HPPK Peringkat Kebangsaan 2023 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi input penyediaan rancangan pembangunan kerajaan peringkat negeri dan persekutuan di kawasan ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict berkata, beliau komited menjayakan pelan pembangunan itu dengan adanya sokongan Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Nor. Penyediaan pelan ini dijayakan oleh Institut Kajian Pembangunan. IDA Sabah melibatkan kajian dan sisi libat urus dengan rakyat Penampang dalam tempoh 6 bulan dan dibiayai sepenuhnya menggunakan peruntukan ahli Parlimen Penampang pada tahun ini, Datuk Seri. Sesungguhnya, inilah pendekatan saya selaku wakil rakyat di sini untuk menguruskan pembangunan di kawasan ini dengan lebih terancang dan bersepadu. Pelan ini akan menjadi input rakyat Penampang kepada penyediaan rancangan-rancangan pembangunan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Dengan peluncuran pada hari ini, saya berharap semua kementerian, jabatan dan agensi dapat menjayakan wawasan saya dan wawasan rakyat Penampang melalui pelan pembangunan ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan di Majlis Perasmian Karnival HPPK Peringkat Kebangsaan 2023 di Buhawan Square, Dongongon Penampang pada 7 Disember. Sambutan Karnival HPPK Peringkat Kebangsaan 2023 itu dianjurkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop dan dirasmikan oleh Perdana Menteri. Iwan berkata, dengan pelancaran Pelan Pembangunan Penampang, beliau akan menyusuli semua kementerian, jabatan dan agensi kementerian berkenaan yang terkait dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan itu. Saya akan usahakan inisiatif secara konsisten untuk mendapatkan seberapa banyak kemudahan yang diperlukan oleh rakyat Penampang seperti mana dalam pelan pembangunan ini. Dan dengan peruntukan permulaan 2 juta ringgit itu, saya percaya boleh menyelesaikan beberapa keperluan kecil yang juga dinyatakan di dalam pelan pembangunan Penampang ini. Terdahulu ketika berucap, Iwan memohon peruntukan khas kepada Perdana Menteri untuk memulakan projek berskala kecil dan sederhana yang boleh memberi manfaat segera kepada rakyat Penampang. Antaranya penyelenggaraan dan pembaikpulihan parit, sungai dan kerusakan akibat banjir yang berlaku pada masa yang lepas. Pembinaan jalan baharu terutama daripada Kampung Timpango Babagon ke Kampung Putaton Inobong. Pembangunan rumah-rumah ibadat di Penampang dan pembinaan asrama-asrama desa untuk pelajar-pelajar di beberapa sekolah di Penampang. Untuk ini saya memohon peruntukan awal Datuk Seri
mewakili rakyat Penampang sebanyak 7 juta ringgit seperti mana yang saya kemukakan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Iwan berkata, bagi projek-projek berskala besar seperti tebatan banjir, pembinaan sekolah baharu, pembinaan semula Dewan Masyarakat, pembangunan pekan kepayan, penaik tarafan kemudahan utility dan pembangunan-pembangunan lain, beliau akan susuli secara bertulis dan konsisten dengan kementerian berkenaan. Saya juga berharap projek-projek tertangguh yang kini dalam proses perolehan dan proses konsultansi seperti Tamu Dongongon, klinik kesihatan bekalan air luar Bandar Moyog, naik taraf jalan dan lampu-lampu jalan dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan segera. Beliau berkata, keperluan pembangunan itu perlu dilaksanakan sesuai dengan kepesatan pembangunan Penampang sebagai Second City to Kota Kinabalu dalam konteks Greater Bandaraya Kota Kinabalu serta penaik tarafan Majlis Daerah Penampang sebagai Majlis Perbandaran. KUSKOP akan melaksanakan projek Tamu Desa dengan peruntukan RM20 juta dalam belanjawan 2024. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan melaksanakan projek Tamu Desa dengan peruntukan RM20 juta dalam Belanjawan 2024, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan Iwan supaya dana 20 juta itu dikendali oleh kementerian. Dengan maksud tersebut, saya setuju kita boleh teruskan. Dan dari 20 juta itu, RM1 juta diberikan untuk membantu pengurusan Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil HPPK Peringkat Kebangsaan 2023 di Buhavan Square di Penampang pada 7 Disember. Anwar turut menzahirkan penghargaan kepada komuniti penjajah dan peniaga kecil yang telah memberi dukungan serta sumbangan kepada pertumbuhan sektor ekonomi negara. Beliau turut menyatakan mengenai keperluan untuk membangunkan warung serta gerai rakyat yang bersih dan indah sekaligus menjadi tarikan yang berkesan kepada pengunjung dan pelancong di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, Perdana Menteri meminta pihak berkuasa tempatan di seluruh negara merealisasikan usaha ini kerana sebahagian besar rakyat masih memilih warung dan gerai berbanding restoran atau hotel mewah. Tapi ingat, lebih ramai rakyat yang ke gerai, ke warung, ke restoran kecil daripada rakyat ke hotel 5 bintang. Jadi tumpu pembangunan warung, gerai, biar bersih dan indah. Kerana ini majoriti rakyat kita gunakan. Dan tanggungjawab rakyat pula jaga kebersihan itu. Pastikan kita dapat pertahankan mutu bersihan itu. Ini tugas yang penting juga untuk Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil. Bukan saja minta peruntukan, tetapi ada mission dia. Ini kerajaan julung-julung kali bagi penekanan. Nak bangunkan kota, bangunkan dari gerai dan warung dulu. Besok nak kenal Kota Kinabalu atau Penampang, pastikan gerai dan warung dan restoran kecil ini terurus dengan baik dan indah. Barulah kita fikir hal-hal yang besar yang lain. Sementara itu, dalam sidang media selepas majlis itu, Iwan merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri atas komitmen kelulusan untuk kementeriannya melaksanakan projek Tamu Desa seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Dengan demikian, kementerian boleh melengkapkan, menjadi pelengkap kepada usaha untuk menyediakan gerai-gerai keusahawanan untuk penjajah dan peniaga kecil di luar bandar. Dan peruntukan tersebut juga akan sebahagiannya RM1 juta kita akan salurkan kepada pengurusan dan pembangunan gabungan Persatuan Penjajah Peringkat Kebangsaan yang juga kita telah aktifkan majlis perundingannya
sebagai platform libat urus kita dengan komuniti penjajah. Ini merupakan satu pengumuman yang sangat positif dan kami di kementerian akan terus komited untuk memperkasakan lagi perkhidmatan kementerian ini, agensi-agensi di bawah kementerian kepada komuniti penjajah penegak kecil di seluruh negara. Terdahulu dalam ucapannya, Iwan berkata komitmen Perdana Menteri memperjuangkan nasib komuniti penjajah dan penegak kecil terserlah melalui peruntukan besar bagi menyediakan kios-kios penjajah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Bagaimanapun, komuniti penjajah dan penegak kecil di kawasan luar bandar juga memerlukan pembelaan yang sama. Mereka berjualan di tamu-tamu tradisi, tamu mingguan dan di tepi-tepi jalan raya, di luar bangunan kerajaan, yang sudah pastinya menginginkan kemudahan gerai dan tamu desa yang lebih baik. Sebab itulah, saya dan kami di Koskop telah mengemukakan cadangan projek tamu desa kepada Kementerian Keuangan semasa libat urus penyediaan belanjawan agar penyediaan dan penektarapan kemudahan gerai keusahawanan desa di luar bandar dapat disediakan dalam belanjawan 2024. Mewakili komuniti penjajah dan penegak kecil, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri selaku Menteri Keuangan kerana meluluskan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit dalam belanjawan 2024 untuk pelaksanaan projek tamu desa tersebut. Iwan berkata, tahun ini Kuskop telah memperkenalkan Plan Strategik Pembangunan Penjajah dan Peniaga Kecil, Plan Pemformalan Usahawan Informal dan Garis Panduan Perniagaan daripada rumah sebagai antara inisiatif membangunkan daya saing komuniti penjajah dan peniaga kecil. Selain itu, Koskop juga mengaktifkan semula Majlis Perundingan Penjajah dan Penegak Kecil Kebangsaan sebagai platform libat urus di antara kerajaan dengan komuniti penjajah dan penegak kecil. Untuk ini, seperti mana disentuh juga oleh Datuk Zainal sebentar tadi, Datuk Seri, saya memohon kepada Yang Amat Berhormat agar dapat mendukung inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh Koskop dengan peruntukan pembangunan bagi hal ehwal penjajah dan penegak kecil sebanyak 5 juta ringgit untuk kita membantu inisiatif-inisiatif yang telah kita perkenalkan. Sungguh pun portfolio hal ehwal penjajah dan penegak kecil telah dipindahkan daripada KPDN kepada Koskop pada pentadbiran yang lepas. Namun pemindahan ini tidak disertai dengan dukungan belanjawan yang menjadi cabaran besar setiap kali saya dan warga kementerian turun padang mencaknai isu cabaran, keperluan dan harapan komuniti penjajah dan penegak kecil. Wan An,